Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban kami redha Allah Tuhan kami wa bil Islam dinan. Kami redha Islam jadi hidup kami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan kami juga redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami dan rasul kami. Dan dihormati dan dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, seluruh ahli jaga kuasa masjid, para imam, bilal, dan tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat kekal berada di rumah Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini mengundang berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menjadi bekal kepada kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sekarang berada di bulan Rajab. Biasa bulan Rajab berkuliah ataupun ustaz-ustaz banyak kuliah ataupun bercakap berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Dan pada malam ini saya tidak berhajat untuk bercakap berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Mungkin ustaz-ustaz lain banyak sekolah berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Cuma saya nak sebut satu saja berkaitan dengan bulan Rajab ini, bahawa bulan Rajab dia merupakan salah satu daripada bulan yang disebut sebagai bulan haram, yang ini biasa kita dengar. Allah kata apa dalam Al-Quran? Allah kata inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah kata dalam Al-Quran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Dan daripada 12 bulan itu Allah kata minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ada 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Apa 4 bulan haram itu diterangkan dalam hadis Bukhari. 4 bulan haram ialah yang pertama bulan Rajab, bulan kita sekarang. Yang kedua ialah bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat bulan Muharram. Sebab apa dipanggil bulan haram? Adalah cerita dia haram berperang, haram buat perkara yang ditegur dan banyaklah. Cuma saya nak kongsi dalam tafsir Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu pandangan Ibnu Abbas, bahawa siapa yang buat amal soleh pada bulan haram, maka pahala yang dia dapat dengan amal soleh yang dia buat lebih besar berbanding amal soleh yang dia buat pada bulan yang lain. Dia buat amal soleh pada bulan haram termasuk bulan Rajab di bawah, maka pahala lebih besar berbanding amal soleh yang dia buat pada bulan lain. Begitu juga kata Ibnu Abbas, sesiapa yang buat kejahatan, sesiapa yang buat kezaliman, sesiapa yang buat dosa yang dia dapat di bulan haram lebih besar berbanding dosa yang dia dapat pada bulan-bulan yang lain. Jadi dalam 4 bulan ini, sama ada bulan Rajab ataupun Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Muharram, berbanyakkan kita membuat amal soleh. Dan bulan Rajab ini juga bahawa
berlakunya peristiwa ataupun peperangan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun yang ke-9 Hijrah. Apa perang terakhir Nabi? Tuan-tuan jawab, perang terakhir Nabi. Tuan-tuan jawab dalam hati, saya sebut ini cek sendiri betul-betul. Lalu satu akan tuan-tuan, peperangan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku pada 9 Hijrah pada bulan Rejab, yaitu peperangan Tabuk. Itu perang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ada agak aku angkat lagu ini. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita sambung kembali kuliah bulanan kita berkaitan dengan 10 tanda besar kiamat. Kita dah khatam lagi 10 tanda besar kiamat. Hari ini pun kemungkinan tidak sempat buat bulan depan insyaAllah. Jadi kalau bulan depan khatam berkaitan dengan tanda besar kiamat, jadi bulan depan puan-puan tulis sebanyak bilik dengan buat jamuah. Sebab apa? Jamuah sebenarnya khatam tanda besar kiamat, bukan khatam kita, khatam tanda besar kiamat. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita dah selesai membincangkan beberapa tanda besar kiamat. Yang kita dah selesai bincang di sini yang pertama, kisah matahari terbit barat. Saya dah bincang dengan panjang lebar di sini. Dan agak-agak tuan-tuan ingat cerita berkaitan dengan tanda besar kiamat. Yang kedua juga kita dah bincangkan berkaitan dengan ada satu binatang yang keluar daripada perut bumi yang akan berjumpa dengan manusia nanti bersatu saat nanti. Dan yang ketiga tuan-tuan juga kita dah bincangkan ad-dukhan akan keluar satu asap yang sangat tebal. Seterusnya kita juga dah bincang berkait dengan kisah Al-Masih Ad-Dajjal. Mana cerita Dajjal yang saya dah cerita pada sebelum ini. Juga saya dah ceritakan di sini berkaitan dengan nuzul Isa bin Maryam, iaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan untuk malam ini insyaAllah kita sambung kembali cerita berkaitan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Doa lagi bulan lepas dah bercakap dah. Malam ini kita sambung sikit lagi berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan saya akan ulang dulu apa yang saya cakap pada bulan lepas. Saya akan ulang secara ringkas. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ya'juj wa Ma'juj disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ingat, apabila sesuatu benda disebut dalam Al-Quran bermakna benda itu penting untuk kita tahu dan kita perlu belajar berkaitan dengan benda. Kita perlu tahu apa yang Allah sebut, kita perlu tahu apa cerita di sebalik yang Allah sebut. Dalam Al-Quran apa Allah kata? Antara ayat Al-Quran yang sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj, antaranya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Ya'juj Ma'juj sebagaimana saya sebut pada bulan lepas, dia banyak melakukan kerosakan di muka bumi. Dalam ayat yang lama Allah kata, hatta idza fulihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dari tempat yang tinggi. Jadi Ya'juj dan Ma'juj akan tiba satu saat nanti, tembok yang mengurung mereka akan pecah dan mereka akan dapat keluar daripada tembok yang mengurung mereka. Akan tiba satu saat nanti. Dan apabila Ya'juj dan Ma'juj keluar, apa yang Ya'juj Ma'juj buat di muka bumi? Dia melakukan kerosakan. Kerosakan apa yang dia buat? Dia jumpa orang, dia bunuh. Siapa-siapa saja yang dia jumpa, dia nampak, dia akan bunuh. Ini disebut dalam hadis. Dia jumpa, dia akan bunuh. Dia jumpa binatang, dia akan bunuh binatang. Dia akan bakar rumah-rumah dan bangunan-bangunan. Dia akan rosakkan ladang. Dia akan tepang pokok-pokok. Dia akan rosakkan harta benda. Sehingga ada riwayat bahawa betapa jahat dan rampoknya mereka, sehingga apabila sehingga ular dan ada jengking dia makan. Tuan-tuan, ular dan ada jengking dia makan. Kita nampak ular kembali lagi tuan-tuan. Ya'juj Ma'juj tengok ular dia makan.
Dia tuan-tuan makan dulu. Mati dulu. Jadi tuan-tuan, inilah Ya'juj Ma'juj yang akan keluar di akhir zaman. Bahkan dikatakan Ya'juj wa Ma'juj, apabila dia bunuh manusia, dia akan makan manusia yang dia bunuh. Dah ustaz, teruk sangat. Ya'juj Ma'juj manusia ke jin ke benda tu? Ya'juj wa Ma'juj dia manusia macam kita. Dia ada mata, dia ada kaki, dia ada tangan. Tapi dia ni sangat bengis, dia ni sangat-sangat jahat, dan dia ni sangat-sangat gagah. Dan Ya'juj wa Ma'juj tuan-tuan, dia ni sangat banyak. Sehingga nisbah Ya'juj wa Ma'juj dengan manusia disebut dalam Mustadrak Al-Hakim, Ya'juj wa Ma'juj manusia 1 orang, Ya'juj wa Ma'juj 10. Tu nisbah. Maksudnya banyak. Ya'juj Ma'juj keluar nanti jika manusia pada waktu tu ada 10 juta, darat dengan 10. Tu jumlah Ya'juj Ma'juj. Kalau sekarang manusia ada lebih kurang 32 juta contoh, maka darat dengan 10. Dan Ya'juj Ma'juj ni tuan-tuan, Nabi SAW sangat bimbang dengan kedatangan Ya'juj wa Ma'juj. Sebagaimana saya sebut pada bulan lepas. Kalau tuan-tuan ingat apa tuan-tuan, Nabi dia bermimpi satu hari Nabi terjaga daripada tidur dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan muka kemerah-merahan, ketakutan. Apa Nabi kata tuan-tuan? Nabi kata wailul lil arab min syarrin qad qataraba futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi isba'ihi al ibhami wallati taliha. Apa kata Nabi tuan-tuan? Nabi kata pada hari ini telah terbuka sebahagian tembok Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Nabi tunjuk macam mana tuan-tuan? Nabi tunjuk ibu jari dan jari telunjuk Nabi buat bulatan. Terbuka besar ni tuan-tuan. Nabi sudah dalam keadaan yang ketakutan. Ni detail cerita dia saya dah cerita pada bulan lepas. Dan yang sebut Ya'juj wa Ma'juj, dia ada kaitan yang sangat banyak dengan Zulkarnain. Apabila sebut Zulkarnain, Ya'juj wa Ma'juj dikepung oleh Zulkarnain. Saya dah cerita detail ni, saya ulang secara ringkas sahaja. Apabila Ya'juj wa Ma'juj dikepung oleh Zulkarnain berlaku pada zaman-zaman dulu, wallahu a'lam bila. Last kali apa Zulkarnain kata? Famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ya'juj wa Ma'juj tidak akan dapat panjat dan tidak akan dapat tebuk tembok tersebut. Ini dalam Quran. Bukan dalam hadis, bukan kata-kata ulama. Ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Dan apa lagi Zulkarnain kata? Qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kata Zulkarnain akan tiba satu saat nanti Allah akan menjadikan tembok itu hancur lebur dan adalah janji Tuhanku itu benar. Maka akan tiba satu saat nanti tembok yang mengurung Ya'juj wa Ma'juj akan hancur dan Ya'juj wa Ma'juj akan keluar memenuhi bumi. Ini cerita akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi dan Allah sendiri sebut di dalam Al-Quran. Ya'juj Ma'juj ni tuan-tuan, apabila keluar nanti, Nabi sebut dalam hadis, apabila keluar nanti, mula-mula dihancurkan oleh Allah tembok tersebut. Ya'juj Ma'juj keluar, apabila keluar dia pergi minum air. Disebut dalam hadis, ramai-ramai keluar, dia jumpa satu tasik, dan disebut dalam hadis tasik Tabariyah. Dia minum tuan-tuan air itu, sehingga kan orang yang belakang-belakang dok nak minum. Habis air, satu sungai, satu laut, satu tasik, habis licin. Bayangkan kita tengok satu tasik yang besar di sungai yang besar, bukan minum banyak, setiap orang minum sikit je, 2-3 tegak seorang. Tapi nak khabar betapa ramainya Ya'juj wa Ma'juj sehingga kering air di tasik. Sebab itulah dalam hadis kata apa, orang di belakang tu, Ya'juj wa Ma'juj yang belakang-belakang, dia kata apa? Dalam hadis sebut, dalam hadis riwayat Muslim, fayaqulun, kata yang belakang-belakang, laqad kana bihadhihi marratan ma. Sebelum ni dia kata tadi di tasik ni ada air, sekarang habis dah. Sebab apa? Diminum oleh terlalu ramai Ya'juj wa Ma'juj.
Apabila Ya'juj wa Ma'juj dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya khabar tadi, mereka akan bunuh manusia. Mereka melakukan kerosakan yang sangat hebat di atas muka bumi. Mereka membunuh binatang-binatang. Mereka melakukan kerosakan dengan merosakkan tanam-tanaman. Mereka bakar rumah, mereka bakar bangunan-bangunan, sehinggakan manusia yang mereka jumpa mati belaka dah. Dan adalah manusia yang terselamat yang lari daripada mereka yang duduk di tempat-tempat tertentu. Tapi kebanyakannya dibunuh oleh Ya'juj wa Ma'juj. Apabila Ya'juj dan Ma'juj, dia tengok manusia tak ada dah, dia bunuh belaka dah. Disebut dalam hadis tuan-tuan, apabila dia dah berjaya bunuh manusia di atas muka bumi, ni cerita Ya'juj Ma'juj memang pelik dengar. Sebab Allah sendiri sebut dalam Al-Quran melakukan kerosakan. Memang rosak, dia buat rosak sungguh. Sehingga kan disebut dalam hadis riwayat Muslim. Apa mereka kata tuan-tuan? Laqad qatalna man fil ardh halumma falnaqtul man fis sama. Apa mereka kata tuan-tuan? Kita telah membunuh semua penduduk bumi. Ni mereka cakap sama-sama dia. Ni Nabi cerita dalam hadis. Kita telah bunuh penduduk bumi. Maka mereka kata apa? Halumma falnaqtul man fis sama. Kita bunuh penduduk langit pula Tuan-tuan, hebat dak hebat. Penduduk bumi bunuh belaka dah. Hak dia nampak, hak dak nampak tu dak lah. Dia kata apa? Disebabkan betapa jahatnya mereka, betapa bengisnya mereka, betapa gagahnya mereka, sehingga kan mereka kata apa? Halumma falnaqtul man fis sama. Saya bukan sebut hadis doa ni tuan-tuan. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan boleh cek dalam kitab hadis Muslim. Dia kata apa? Kita bunuh pula penduduk di langit. Tuan-tuan, dia nak bunuh penduduk di langit pula. Bumi settle belaka dah. Maka tuan-tuan, apabila dia kata gitu, maka disebut dalam hadis, fayarmuna binishabihim ilas sama. Nabi cerita dalam hadis, mereka lemparkan panah. Mereka ambil panah dan mereka ambil tombak. Mereka ambil panah, mereka panah ke langit, nak bunuh penduduk langit. Maka apabila mereka panah ke langit, panah mereka sampai ke langit. Tuan-tuan, siapa atas muka dunia ni main panah boleh sampai ke langit? Tak ada orang lagi tuan-tuan. Nak khabar hebat Ya'juj Ma'juj guna panah sampai ke langit. Maka apabila dia lempar panah sampai ke langit, Nabi cerita dalam hadis, maka Allah kembalikan panah tersebut dan tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Ini Nabi cerita dalam hadis. Apabila jatuh, dia tengok panah mereka ada darah. Ya'juj Ma'juj gembira tuan-tuan. Kita bukan sahaja boleh bunuh penduduk bumi, kita juga dapat membunuh penduduk langit. Tapi sebenarnya dok bunuh pun penduduk langit tak ada yang kena siapa-siapa pun. Cuma Allah kembalikan, Allah saja nak tunjuk, ada darah, nak bagi dia gembira. Jadi tuan-tuan, disebut dalam hadis Ya'juj Ma'juj ni tidak ada seorang pun yang boleh lawan mereka. La yadani li ahadin biqitalihim. Tidak ada seorang pun yang boleh lawan Ya'juj dan Ma'juj. Ini dalam hadis Muslim. Tak ada seorang manusia gagah setara mana pun tidak boleh lawan Ya'juj Ma'juj. Dah ustaz, kan Undertaker ngederok ada kan ustaz, tak boleh lawan kau. Undertaker mampu kerah dah kena bunuh. The Rock tak boleh buat benda. Jackie Chan mampu dah tuan-tuan. Jet Li tak boleh buat benda. Dah Ultraman ada Ultraman. Ultraman pun tak ada waktu tu tuan-tuan, kena bunuh di Ya'juj Ma'juj belaka dah. Power Ranger Jeng Kerang belaka. Tak ada orang seorang pun yang boleh bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Dah ustaz, dah siapa nak bunuh dia? Dia hidup sampai bila? Last kali tuan-tuan, Nabi cerita dalam hadis, Allah sendiri yang hancurkan mereka. Allah hancurkan macam mana? Disebut dalam hadis, fayursilullahu alaihim an-naghfi riqabihim. Allah dia hantar sejenis ulat. Ni lepas dia melakukan kerosakan yang sangat hebat, maka Allah hantar ulat yang tiba-tiba ulat tu ada di leher mereka. Ulat ni ada kat leher mereka tuan-tuan. Dan Ya'juj Ma'juj dia kena penyakit, sehingga apabila kena penyakit disebabkan ulat tersebut, maka mereka mati. Ni Allah hantar ulat, disebut dalam hadis.
Dan maka apabila mereka mati dan Allah hancurkan mereka sekaligus, selepas mereka mati, disebut dalam hadis, tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk Ya'juj Ma'juj. Nak khabar betapa banyaknya, betapa ramainya Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Kang Nabi kata jalan-jalan tanah ni tak ada ruang nak jalan, sebab terlalu banyak bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi cerita dalam hadis, disebabkan bangkai terlalu banyak, manusia yang terselamat tak boleh nak buat benda dah, banyak sangat, dah lah banyak bau busuk pula. Maka dalam hadis Allah kata apa tuan-tuan? Allah hantar burung, yang dalam hadis sebut burung tu lehernya seperti unta. Wallahualam burung macam mana, kita ada juga orang panggil burung unta, saya tak tahulah, tapi dalam hadis leher seperti unta. Dan burung tersebut dia ambil bangkai, ulang-alik ambil bangkai Ya'juj Ma'juj, dan dia lepak, disebut dalam hadis haitsu Allah, di tempat Allah kehendaki. Dan ulama kata dia lempar bangkai Ya'juj Ma'juj, dia lempar ke laut. Maka apabila bangkai Ya'juj Ma'juj dilempar ke laut, maka ada lagi bau busuk bangkai Ya'juj Ma'juj, bekas-bekas dia. Maka apabila ada lagi, dalam hadis sebut thumma yursilullahu matara, maka Allah dia turunkan hujan untuk bersihkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Apabila sudah bersih tuan-tuan, maka dalam hadis Allah berfirman thumma yuqalu lil ard ambiti thamaratak waruddi barakatak. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu. Tuan-tuan, pada waktu tu, setelah Ya'juj Ma'juj semua dihancurkan oleh Allah, semua bangkai dilempar ke laut dan bumi jadi bersih kembali, manusia dapat keluar balik hidup di muka bumi dengan tenang. Bermula daripada tu tuan-tuan, bumi menjadi sangat-sangat aman dan berkat. Dan waktu ni waktu pemerintahan Nabi Isa alaihissalam. Betapa berkatnya pada waktu tu disebut dalam hadis. Ni disebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Wa yal'abas sibyan bil hayyat la tadurruhum. Waktu tu tuan-tuan, betapa berkatnya manusia, betapa amannya manusia pada waktu tu, betapa tenangnya manusia pada waktu tu. Disebut dalam hadis, kanak-kanak mainan dia apa tuan-tuan? Kalau sekarang kanak-kanak apa mainan dia? Benda tu lah, Lego lah, kereta, benda tu, benda ni, permainan dia. Pada waktu ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis jelas-jelas, hadis riwayat Abu Daud, wa yal'abas sibyan bil hayyat la tadurruhum. Kanak-kanak dia bermain dengan ular, yang mana ular tidak memudaratkan mereka. Tuan-tuan, betapa amannya pada waktu tu, budak-budak main ular. Mari ular tedung gosok kepala, kena molek ular tedung gosok kepala dia. Main dengan ular tuan-tuan, disebut dalam hadis. Nabi nak cerita kepada kita, dunia pada waktu tu terlalu aman, terlalu berkat, terlalu tenang, sehingga main dengan ular. Tuan-tuan, kalau budak-budak main dengan ular, orang dewasa main dengan dia agak-agak. Dengan singa, rimau, tidur-tidur peluk singa. Tak takut sikit ke singa? Sebab apa? Singa tak makan kita pada waktu tu. Budak-budak pun main dengan ular. Maknanya pada waktu tu tuan-tuan, kalau ada pertunjukan orang main dengan ular, tak ada orang tengok. Sebab apa tak ada orang tengok? Dia main dah rumah dia. Lain ni orang main ular, pernah orang tengok. Duk cium ular lah, oh hebat dia main ular. Akan tiba satu saat nanti, ular tu tuan-tuan mainan budak-budak je. Ini disebut dalam hadis. Dan Nabi kata lagi dalam hadis, betapa amannya pada waktu tu. Ini kehidupan manusia di zaman ni akan berlaku satu saat nanti. Dunia sangat-sangat aman. Nabi kata apa lagi? Nabi kata singa. Ini disebut dalam hadis. Singa, unta, harimau, lembu, kambing dan serigala, dia cari makan di tempat yang sama. Sama-sama dia, tak balah tak benda. Biasa waktu ni mana boleh kumpul puak-puak tu. Hak ni sekali mereka duk makan, cari makanan di tempat yang sama.
Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, pada waktu tu dibahagikan harta kepada manusia tanpa berkira-kira. Maksudnya tak kira siapa nak harta ambil je. Ni minta harta, ni ambil je. Sehinggalah disebut dalam hadis pada waktu tu betapa amannya pada waktu tu, betapa senangnya manusia pada waktu tu. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari. Malam ni semua hadis daripada hadis sahih. Apa Nabi kata? Wa yafidhal mal hatta la yaqbalahu ahad. Akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mahu menerimanya. Banyak sangat harta, tak ada orang nak. Dan dalam masa yang sama Nabi kata apa? Pada waktu tu, di zaman keamanan pada waktu tu, buah-buah sangat lebat. Buah-buah yang kita susah nak cari sekarang ni bertebaran, terlalu banyak, terlalu subur pada waktu tu. Musangking ngateriti, sepak kaki je. Dah musangking ngateriti. Kenapa pergi durian-durian hak sedap? Duri tang. Lening tuan-tuan tengok musangking nak beli mikir 10 kali. Waktu ubik dah pitih, masuk mula kereta. Keluar dah, masuk semula. Mahal tuan-tuan. Waktu tu buah-buah terlalu subur, makanan-makanan banyak pada waktu tu. Dan disebut dalam hadis betapa pada waktu tu betapa berkatnya bumi pada waktu tu. Nabi sebut dalam hadis, petani dia lempar benih. Biasa orang lempar benih tanam pokok, lempar atas dia, letak atas dia tuan-tuan dalam tanah kan. Orang sini kalau tanam dia atas tanah ke atas batu? Atas tanah kan. Tuan-tuan, disebut dalam hadis betapa berkatnya zaman yang saya cerita ni. Pada waktu tu betapa berkatnya petani dia lempar benih atas batu yang kerah dan keluar pokok. Nak khabar waktu tu berkatnya Allah bagi keberkatan dengan melimpah ruah, semua benda mudah belaka. Benih tuan-tuan lempar atas batu keluar pokok. Tuan-tuan teh balik lagi, ambil benih lempar atas batu. Tuan-tuan tunggu sebulan dak keluar-keluar pokok. Hak keluar benda lain. Lempar benih keluar ular kok celah batu. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, waktu tu sangat-sangat berkat. Akan tiba satu saat nanti. Itu berkaitan dengan cerita Ya'juj dan Ma'juj. Itu cerita dia. Jadi sebelum berlakunya keamanan tersebut, Ya'juj wa Ma'juj, dia akan melakukan kerosakan dahulu di muka bumi. Selepas daripada itu Allah bunuh Ya'juj Ma'juj. Allah hancurkan Ya'juj Ma'juj. Dan lepas daripada itu, bumi sangat-sangat aman dan sangat-sangat berkat. Jadi tanda kiamat yang seterusnya, kita dah penghujung dah tapi tak tahu sempat dah habis pada malam ni. Yang seterusnya Nabi sebut dalam hadis daripada 10 tanda kiamat tu. Nabi sebut khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Nabi kata akan terjadi 3 gempa bumi yang sangat dahsyat daripada arah timur, dari arah barat dan di jazirah Arab. 3 ni dia serangkai. Dia memang 3 daripada 10 tu, tapi 3 ni berlaku benda yang sama, gempa bumi yang sangat hebat daripada arah timur, daripada arah barat dan di jazirah Arab. Dan cerita tentang gempa yang berlaku 3 gempa ni tidak banyak diceritakan dalam hadis. Bahkan di dalam Al-Quran juga tidak cerita. Cuma pada waktu tu adalah sedikit cerita dia apabila berlaku gempa tersebut tuan-tuan, manusia pada waktu tu hilang punca. Satu gegaran yang sangat hebat, tak ada tempat berlindung. Jalan-jalan jadi rekoh, pokok-pokok jadi tumbang. Ni gempa bumi, ulama kata gempa bumi yang paling hebat sekali yang akan berlaku, iaitu di belah timur dan di belah barat dan di jazirah Arab. Cerita 3 gempa bumi tu ni sahaja yang diceritakan. Selain daripada tu wallahu alam, tuan-tuan boleh cari sendiri. Dan yang last sekali tuan-tuan, cerita last sekali dia panjang. Kalau dah habis malam ni dah lah. Kalau nak wait dah habis, kalau tuan-tuan bagi peluang ke saya berhenti 9.30 dah habis. Kalau tuan-tuan pukul 8 masuk waktu isyak, kalau tuan-tuan jeling lain macam dah tu, tuan-tuan dok wait peluang tu dia panggil. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, Nabi sebut dalam hadis, wa akhiru dhalik narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Akan keluar satu api
Yang ni confirm dia berlaku pada last kali. Sebab apa? Nabi sebut wa akhiru dhalik. Dan yang terakhir sekali, keluar satu api daripada arah Yaman. Api ni tuan-tuan, api yang sangat panas, yang sangat tinggi, yang sangat banyak, setinggi gunung. Dan api ni dia kejar manusia sehingga manusia lari berkumpul di satu tempat, iaitu di Syam. Api ni akan keluar. Ni dekat-dekat dah malaikat Israfil nak tiup sangkakala. Dan sebelum api ni keluar, akan datang dahulu satu angin yang sangat sejuk. Apabila angin ni kena orang beriman, maka orang beriman akan mati. Mudah cerita, apabila api ni keluar, api keluar nanti, waktu tu orang beriman tak ada dah. Yang tinggal hanya orang kafir sahaja. Sebab Allah mematikan semua orang beriman dengan Allah datangkan satu angin yang sangat sejuk, kena orang beriman dan orang beriman akan mati. Selepas daripada itulah keluar satu api yang akan mengejar manusia sehingga manusia berkumpul di satu tempat. Manusia ni lah yang akan tengok suasana hari kiamat. Orang lain pada waktu tu sudah mati dan sudah ada dalam kubur. Dan apabila api tu kejar manusia, sehingga manusia ramai-ramai yang ada pada waktu tu, orang kafir yang ada pada waktu tu, berkumpul di satu tempat. Pada waktu ni lah tuan-tuan, malaikat Israfil dia akan tiup sangkakala yang pertama. Ingat, apabila tiup sangkakala yang pertama, kita pun terlibat, tapi kita kemungkinan sudah mati pada waktu tu. Tapi kita terlibat dengan sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua. Allah cerita dalam Al-Quran, apa Allah kata? Allah kata wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Apabila ditiup sangkakala, maka mati semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tuan-tuan, secara umumnya apabila ditiup sangkakala, bukan hanya manusia yang mati. Semua malaikat akan mati. Semua jin akan mati. Iblis akan mati. Binatang akan mati. Dan manusia akan mati. Semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma setengah ulama' kata apa maksud illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki. Ada beberapa malaikat yang tidak mati pada waktu tu, tapi selepas daripada tu mereka tetap mati juga macam orang lain. Dan apabila dia tiup sangkakala yang pertama, kita kena ingat tuan-tuan, akan tiba satu saat nanti akan ditiup sangkakala yang pertama. Apabila dia tiup sangkakala yang pertama, maka Allah cerita dalam Al-Quran, langit-langit akan terbelah. Bintang-bintang akan berguguran, laut akan tersembur keluar, mayat-mayat dalam kubur akan terkeluar, rumah-rumah, bangunan-bangunan akan hancur. Ni Allah cerita dalam Al-Quran. Sebab apa Allah khabar benda ni kepada kita? Sebab apa Allah kata bangunan jadi hancur, laut tersembur keluar, langit jadi hancur, bukit jadi hancur, semua benda jadi hancur? Sebab apa Allah khabar benda ni kepada kita? Allah nak kita sedar bahawa apa yang kita ada di atas dunia, satu saat nanti semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada rumah yang besar, kita ada banyak harta, kita ada banyak kereta, akan tiba satu saat nanti semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya kehancuran pada waktu tu, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, wa idzal jibalu suyyirat, dalam Al-Quran juzuk 30. Apa maksud dia tuan-tuan? Dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan jadi debu. Tuan-tuan, gunung ganang yang tuan-tuan tengok, dok kira lah bukit ke, bukit besar ke, gunung Everest ke, dok kira lah gunung ganang terbang ke angkasa. Dah kalau gunung pun terbang ke angkasa, berterbangan ke angkasa, apatah lagi rumah kita, apatah lagi kereta kita, apatah lagi motor kita. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain.
Nabi kata barang siapa yang ingin merasakan kejadian hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepala. Nabi kata, wahai manusia, kalau kamu nak tengok kiamat seakan-akan kamu tengok dengan mata kepala kamu. Maka Nabi pesan kepada kita, falyaqra, bacalah dan tadabburlah, idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u insyaqqat wa idza samaa'u fatarat. Bacalah 3 surah ni. Surah apa tuan-tuan? Surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Infitar. 3 surah ni menceritakan tentang kehancuran muka bumi apabila ditiup sangkakala yang pertama. Dan apabila kita tadabbur surah ni tuan-tuan, maka kita akan sedar bahawa apa yang kita duk cari selama ini di atas dunia, semuanya satu saat nanti akan hilang lenyap begitu sahaja. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selepas ditiup sangkakala yang pertama, maka selepas daripada tu, malaikat Israfil dia akan tiup pula sangkakala yang kedua. Tiupan yang pertama semua akan mati. Dan tiupan yang kedua tuan-tuan, kita juga terlibat pada waktu ni. Apabila dia tiup sangkakala yang kedua, maka pada waktu itulah dipanggil hari kebangkitan. Tiupan pertama semuanya dimatikan oleh Allah. Tiupan kedua semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dihidupkan kembali, binatang dihidupkan kembali, jin iblis dihidupkan kembali, bahkan manusia. Bermula daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri. Dengan makna apa? Dengan serta-merta tuan-tuan, kita semua akan dikumpulkan di mahsyar. Tuan-tuan, akan tiba satu saat nanti yang tidak lama dah. Tak lama lagi tuan-tuan akan ditiup sangkakala yang kedua. Kita semua, bahkan manusia daripada zaman Nabi Adam sehinggalah umat akhir zaman akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Bukan sahaja manusia, binatang-binatang pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Tidak ada tertinggal walau seorang. Tak kira dia siapa, dia menteri besar ke, dia YB ke, dia Esko ke, dia ada jawatan ke, dia miskin ke, dia kaya ke, semuanya pada waktu tu sama sahaja dikumpulkan di mahsyar. Allah sebut dalam Al-Quran, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Tidak akan tinggal walau seorang. Bahkan Allah sebut lagi dalam Al-Quran, wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang dihimpunkan. Tuan-tuan, binatang pun di mahsyar nanti Allah akan himpunkan mereka. Ustaz, sebab apa Allah himpunkan binatang? Binatang ada kaitan ke dengan syurga dan neraka? Tujuan apa Allah himpunkan binatang? Betapa maha adilnya Allah sehinggakan binatang pun Allah adili mereka. Disebut dalam hadis tuan-tuan, binatang, sama binatang sebelum Allah adili manusia, semua manusia dia akan tengok dahulu binatang diadili oleh Allah. Adili macam mana? Nabi sebut dalam hadis. Nabi bagi contoh, atas dunia, kambing yang ada tanduk. Kambing ada tanduk, dia ditanduk kambing yang tiada tanduk masa atas dunia. Ni Nabi tunjuk contoh betapa adilnya Allah. Atas dunia, kambing yang ada tanduk, dia pergi tanduk kawan dia yang tak ada tanduk. Dah buat apa tanduk? Wallahualam. Mungkin dia tanduk kambing tu ngorak awet dia pergi tanduk. Contoh tuan-tuan. Apabila tanduk, maka di hari akhirat nanti Nabi kata apa? Di mahsyar, kambing yang kena tanduk di atas dunia tersebut akan dapat tanduk dan dia akan tanduk kembali kambing yang tanduk dia di atas dunia. Maknanya tuan-tuan, di mahsyar nanti sama-sama binatang Allah akan adili. Binatang yang atas dunia katok hok ni, maka di mahsyar dia akan kena balik. Dan pada waktu tu tuan-tuan, manusia apabila tengok binatang tersebut,
Allah selepas adili binatang, semua binatang selepas daripada tu, lepas settle belaka diadili, maka binatang-binatang disebut dalam hadis semuanya akan jadi tanah. Dan apabila jadi tanah pada waktu ni lah, orang yang berdosa, orang yang jahat, orang kafir, dia kata apa tuan-tuan? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalaulah aku menjadi tanah seperti binatang tersebut. Sebab apa alangkah baiknya? Mereka nampak dah hari ini waktu mereka untuk menerima balasan. Dan mereka berharap, molek sungguh kalau aku jadi tanah juga, maka aku tidak masuk neraka. Aku tidak duduk, aku tidak ditimbang amalan. Pakat mitok nak jadi tanah. Tuan-tuan ingatlah tuan-tuan, binatang sama binatang pun diadili oleh Allah. Apatah lagi kita buat jahat ke binatang, apatah lagi kita buat jahat sesama manusia. Binatang sama binatang pun diadili. Kalau kita buat jahat dengan binatang, lagi-lagilah diadili. Tengah kita makan nasi, tiba-tiba kucing mari minta makanan sikit, kita sepak sekilometer nambung kucing. Tuan-tuan, kena balas tuan-tuan. Mak haji tengah siang ikan, kucing mari ambil seekor, kucing lari, mak haji kejar daripada Batu Akik sampai Maidin Kau Padok, semata-mata ikan seekor. Akan dibalas di hari akhirat nanti tuan-tuan. Kita nampak benda tu benda biasa sahaja. Kita lambat kucing mari je nak katok, kucing mari nak katok, wi je ikan seekor, wi je makanan, ya boleh lari lah. Tapi kita kerja nak katok semua. Boleh nak katok kucing tuan-tuan. Contoh, tengah-tengah tengok TV dekat ruang tamu. Tengah-tengah tengok TV, maka dengar bunyi kat dapur, kukah-kukah bunyi. Kita pun pergi tengok, 4 ekor kucing tengah akak peti. Hak tu tuan-tuan pergi katok lah. Siap sewa lori kucing. Hak tu tak apa lah nak katok. Hak ni tuan-tuan mari buat benda, ambil ikan selayang je seekor. Jadi dak padang kita nak katok kucing. Dan kita kena ingat, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Di mahsyar tuan-tuan, Nabi cerita dalam hadis, ni antara bentuk-bentuk ataupun azab-azab di mahsyar. Apa yang saya khabar ni tuan-tuan, kita ada pada waktu ni dan kita pasti akan ada. Jadi bersedialah betul-betul. Apa Nabi kata tuan-tuan? Biasa kita dengar hadis ni. Nabi kata, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Di mahsyar, matahari akan didekatkan dengan manusia dengan kadar 1 mil. 1 mil ni jauh mana? Lebih kurang 1.6 kilometer. Ustaz, jauh tu Ustaz, tak ada hal. 1.6 jauh. Kita kena ingat, atas dunia tuan-tuan, matahari yang jauh gini pun dok cakap nak panas dah kita. Atas dunia sekarang ni, jarak matahari dengan kita sekarang ni, jarak matahari dengan kita berapa kilometer? Siapa tahu? Saya belanja nasi sikit lagi, rumah masing-masing. Siapa tahu jarak matahari dengan kita sekarang ni, hok kita peluh jeruk duduk dalam rumah, duduk tengah padang peluh jeruk tu tuan-tuan, jarak matahari dengan kita sekarang ni 149 juta kilometer. Bukan 149 kilometer, 149 juta kilometer. Di mahsyar nanti, matahari akan dekat dengan manusia tidak sampai 2 kilometer. Sebab itulah Nabi kata tuan-tuan, apabila matahari dekat sangat dan kita sangat panas pada waktu tu, ni bukan cerita pasal neraka lagi, bukan pasal, ni baru seksaan ataupun waktu manusia berada di mahsyar. Sehingga Nabi kata betapa panasnya manusia pada waktu tu. Nabi kata faminhum may yakunu ila ka'bai. Ada manusia yang berpeluh sehingga sampai ke buku lali. Maksudnya peluh dia banjir sampai buku lali. Peluh bukan peluh nitik sampai buku lali. Banjir sehingga sampai buku lali di tempat dia. Dan Nabi kata apa lagi? Wa minhum may yakunu ila rukbatai. Ada manusia yang berpeluh sehingga peluh dia banjir sampai ke lutut. Bahkan Nabi kata apa lagi? Wa minhum may yakunu ila haqwai. Ada manusia yang berpeluh sehingga peluh dia sampai ke pinggang. Dan Nabi kata apa lagi? Wa minhum may yuljimuhu al-araqu iljama. Dan ada manusia yang berpeluh sehingga peluh menenggelamkan dia.
Apabila Nabi sebut manusia yang berpeluh sehingga nak menenggelamkan dia, ketika sebut hadis ni Nabi tunjuk kepada sahabat, Nabi letak tangan antara hidung dengan mulut, Nabi tunjuk. Nak khabar bobok, sekejap apuh, sekejap boleh napah pula. Sekejap apuh, sekejap boleh napah pula. Inilah antara bentuk seksaan di mahsyar. Sebab itulah Nabi cerita dalam hadis. Betapa manusia tidak tahan ketika berada di mahsyar. Betapa teruk sangat ketika berada di mahsyar. Betapa lama sangat tunggu untuk dia dihitung oleh Allah. Pakak-pakak tunggu dari satu masa ke satu masa, senyap pakak duduk situ belaka. Allah pun dok panggil-panggil lagi untuk ditimbang. Memang bertahun-tahun duk tunggu dalam keadaan yang sangat panas, sehingga Nabi cerita betapa teruknya pada waktu tu. Nabi kata apa tuan-tuan? Manusia dia akan ucap, arihni walau ilan nar, rehatkan aku. Manusia minta kepada Allah, wahai Allah, arihni, rehatkan saya, rehatkan kami, rehatkan aku, walaupun kena lepa dalam neraka. Tuan-tuan, waktu tu mereka kata apa? Ya Allah, aku nak rehat, tak tahan sangat dah duduk di mahsyar. Nak lepa dalam neraka terus pun tak apa. Walaupun neraka lebih teruk, tapi disebabkan tidak tahan sangat berada di mahsyar, sehingga minta kepada Allah, lepa kami dalam neraka terus, ya Allah, kami tak tahan sangat dah duduk di mahsyar. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, antara manusia yang tidak ataupun yang dapat perlindungan kepanasan cahaya matahari ni tuan-tuan, kepanasan di mahsyar, antaranya siapa tuan-tuan? Nabi sebut dalam hadis, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aynahu. Orang yang dapat perlindungan Allah di mahsyar, duduk di bawah naungan arasy Allah, yang waktu tu tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Antaranya siapa tuan-tuan? Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aynahu. Seseorang yang dia bersendiri mengingati Allah sehingga menitiskan air mata. Ini antara orang terselamat. Duduk rumah seorang diri, mengenangkan dosa-dosa, keluar air mata. Ustaz, kita keluar semua air mata. Sebab apa? Tengok cerita Hindustan. Hero kena langgar di lori, mati, nangis. Lepas tu hidup mula, tipu cerita. Lain-lain ada hero hidup mula, kita sedih. Sebab apa sedih? Tengok drama. Sedih sebab ingat dosa? Tak ada. Sedih sebab ingat kepada Allah? Tak ada. Siapa-siapa tuan-tuan yang mengingati Allah, tak kiralah waktu bila-bila, dia berzikir, dia mengenangkan dosa-dosa dia, dia fikir apa yang berlaku akan datang, dia mengenangkan aku ni dapat masuk syurga ke neraka, aku ni cukup ke tidak amalan aku dalam kehidupan seharian, aku cukup ke tidak amalan untuk aku bawa di hadapan Allah nanti, mengenangkan benda tu sehingga jatuh air mata. Inilah antara yang terselamat, yang tidak kena panas, yang dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil masa 5 minit lagi dah. 5 minit saya minta izin. Dan di mahsyar juga, cerita dia dah habis, saya akan sambung pada bulan lepas. Dan di mahsyar juga tuan-tuan, Nabi sebut apa dalam hadis? Nabi kata, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia di mahsyar akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan bertelanjang. Tuan-tuan, di mahsyar nanti kita semua, tak kiralah kita kaya ke, kita miskin ke, kita ada jawatan besar ke, di mahsyar semuanya bertelanjang dan semuanya tidak pakai selipar. Telanjang dah ke? Apabila Nabi sebut hadis ni, maka Aisyah dia tanya Nabi. Aisyah dengar Nabi kata gini, apa dia kata tuan-tuan? Aisyah terus tanya Nabi, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Aisyah terus tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah orang lelaki, orang puan, dia akan tengok sama-sama dia di mahsyar nanti? Kalau tengok malulah ya Rasulullah. Orang lelaki tengok aku tengok orang lelaki, dah lah bertelanjang, malu tuan-tuan. Malu tak telanjang? Malu. Tuan-tuan cerita telanjang sekali pergi pasar. Telanjang, malu ke tidak? Malu tuan-tuan, melainkan orang gila. Jadi apabila Aisyah tanya gitu, apa Nabi jawab? Jawapan Nabi ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawa di mahsyar sesuatu yang sangat hebat kita tempuh.
Nabi jawab apa? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Nabi jawab kepada Aisyah dalam masa yang sama. Nabi jawab jawapan ni kepada kita semua. Apa Nabi jawab tuan-tuan? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, urusan yang dihadapi pada waktu tu, ketakutan yang dihadapi pada waktu tu, kebimbangan manusia pada waktu tu, kegelisahan manusia pada waktu tu, lebih besar berbanding tengok orang sebelah. Maksud dia apa tuan-tuan? Waktu tu kita duk mikir ke diri kita, aku ni syurga ke neraka? Aku ni apabila ditimbang amalan aku kayak gini, berat ke tidak amal kebaikan aku? Aku selamat ke tidak? Aku dapat masuk syurga ke tidak? Duk mikir tentang diri tuan-tuan, sehingga nak tengok orang sebelah dok dam. Walaupun telanjang. Kita atas dunia sibuk macam mana pun, duk pejabat sibuk macam mana pun, ada orang mari kita sedar lagi, orang duk tepi kita, orang duk depan kita. Pada waktu ni nak tengok pun tidak, nak tengok pun tidak sempat. Sebab apa? Di mahsyar pada waktu tu manusia dia dah sedar. Manusia dia dah sedar pada waktu tu, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka dah sedar bahawa hari itu, iaitu ketika mereka berada di mahsyar, mereka dah sedar bahawa hari itu merupakan hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Waktu tu dak mikir dah tentang kerja. Kita dak mikir dah tentang mak ayah kita pun kita dak mikir. Tentang anak dak mikir. Tentang duit kita dak fikir. Tentang kerja kita dak fikir. Waktu tu dak mikir, aku cukup ke tidak amalan? Apa amalan aku akan ditimbang nanti? Aku selamat ke tidak? Aku dapat buku amalan dengan tangan kanan ke tidak? Aku dapat masuk syurga ke tidak? Tuan-tuan, betapa dahsyatnya pada waktu ni. Allah sebut apa lagi dalam Al-Quran? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada waktu tu tuan-tuan, kita lari daripada saudara-saudara kita. Apa maksud lari tuan-tuan? Kita tak layang saudara-saudara kita. Walaupun di mahsyar ditakdirkan oleh Allah saudara kita lalu tepi kita, kita tak layang dia. Dia tak layang kita. Walaupun kena waktu tu tak ada masa aku nak cakap ngomong, mu nak cakap dengan aku. Waktu tu semua manusia ketakutan. Allah Rabbi. Allah kata apa lagi? Bahkan bukan setakat saudara mara, wa ummihi wa abih. Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran betapa dahsyatnya pada waktu tu, sehingga kan ibu bapa kita pun tuan-tuan, kita tak layan. Mak kita duk tepi yang jaga kita daripada kecil. Waktu tu aku duk cara ke mung pun duk cara ke aku. Waktu tu duk memikirkan tentang diri masing-masing. Dan Allah kata apa lagi? Wa sahibatihi wa bani, serta isteri dan anak-anak. Isteri kita yang kita hidup bertahun-tahun, 30 tahun bersama, waktu tu kita dok fikir ke dia. Dia pun tidak fikir kepada kita. Sebab apa dok fikir kepada orang lain? Allah kata dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kerana tiap-tiap dari mereka pada hari itu ada perkara yang cukup menjadikannya sibuk dengan hal dirinya masing-masing. Tuan-tuan, di mahsyar kita semua dalam keadaan yang sangat ketakutan. Kita semua pada waktu tu dah yakin akan tiba satu saat kita semua akan dicek amalan oleh Allah. Kita semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah lagi cerita-cerita di mahsyar yang saya tidak sempat sebut pada malam ini, dan insya-Allah minggu depan saya akan habiskan cerita berkait dengan mahsyar. Ada banyak lagi cerita-cerita yang kita akan lalui. Cerita kita dapat buku amalan tangan kiri, tangan kanan. Benda ni Allah cerita dalam Al-Quran. Cerita ketika kita ditimbang, cerita ketika lalu tetiang sirat, dan akhir sekali cerita ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan kita kena ingat tuan-tuan, apabila kita dengar cerita tentang mahsyar, maka apabila dengar cerita mahsyar, kita akan sedar bahawa hidup kita ni tak ada benda lain dah tuan-tuan, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak cari dunia, atas dunia nak cari dunia, silakan, tak ada masalah. Tapi carilah berpada-pada. Yang kekal abadi ialah akhirat. Yang kekal abadi apabila kita berada di mahsyar sehinggalah kita duduk dalam syurga neraka, itulah yang kekal. Dan ingatlah tuan-tuan, moga-moga kita semua, kita nak sangat-sangat kejayaan yang paling besar bagi manusia ialah selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz.
Sesiapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka mereka itulah orang yang berjaya. Kejayaan yang sebenar bagi manusia, kejayaan yang diidam-idamkan oleh orang Islam dan orang beriman, ialah berjaya masuk ke dalam syurga dan berjaya selamat daripada api neraka. InsyaAllah pada bulan hadapan saya akan sambung kembali cerita di mahsyar. Ada lagi cerita lebih kurang dalam 50 minit lebih kurang gitu. InsyaAllah kita akan ambillah cerita di mahsyar dan akan habislah, sempurnalah berkaitan dengan 10 tanda besar kiamat. Dan tengoklah pada 2-3 bulan akan datang, tengoklah kita nak cakap tentang benda tu, saya akan bincang baliklah dengan pihak masjid. Dan saya minta maaf banyak segala salah dan silap. Saya minta maaf banyak ambil masa tuan-tuan pada malam ni. Moga-moga apa yang saya sampaikan dapat bagi manfaat untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.